أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama dalam My Quran Time baca faham amal selepas kita mengikuti edisi khas semalam, edisi Malaysia bersujud, dan hari ini kita memulakan halaman 377 surah baru, surah An-Naml, surah ke-27 bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Safa apa ini? Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala Ustaz ya. Pada hari ini dalam keadaan Malaysia masih lagi ya ada kawasan-kawasan yang dilanda banjir, kepada rakan-rakan yang masih lagi memerlukan pertolongan daripada sampan bot yang masih lagi belum hadir memberi bantuan, kita doakan dimudahkan urusan kepada pasukan penyelamat dan juga NGO, kepimpinan yang menguruskan perkara ini. Kita doakan dimudahkan dan Allah mengangkat ya cubaan ujian ini, moga-moga ia dimudahkan dan kita terus bersedia dan terus makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran ini. Pada hari ini kita ingin meneruskan halaman 377. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman pertama surah An-Naml. Bermula daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, kita akan sama-sama melihat kepada risalah Al-Quran. Allah menjelaskan tentang nilai Al-Quran sebagai permulaan sebelum kita melihat kepada kisah Nabi Musa di lembah suci, bagaimana kisahnya ini sebagai ulangan tetapi mempunyai sudut berbeza untuk kita sama-sama menghargai ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan bacaan ayat 1 hingga 7 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, terus kita dalam My Quran Time baca faham amal. Seperti biasa kita sebarkan rancangan kita buat penonton-penonton di Facebook TV Al-Hijrah. Boleh tekan butang share di bawah sana, dan kita juga melahirkan rasa kesedih ataupun simpati kepada seluruh rakyat Malaysia khasnya yang terjejas dengan banjir ini. Mudah-mudahan yang terkandas, ada yang tersesat, ada yang hilang, semuanya kita teruskan berdoa dan bersabar. Mudah-mudahan Allah Taala bantu kepada kita semua, dan sama-sama kita bersama dengan Al-Quran Karim. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, yang kita hayati, Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita dan Allah Ta'ala mengangkat wabak ini insya-Allah dengan makbulkan doa-doa kita semua. Kita baca ayat 1 daripada surah An-Naml yang dimulai dengan huruf muqatta'ah yang hanya 2 huruf saja. Tasin hanya 2 huruf. Dia ada 1, ada 2, ada 3. Insya-Allah ini sebahagian daripada mukjizat Al-Quran Al-Karim, kehebatan. Baik, kita baca ayat pertama hingga ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. تلك آيات القرآن وكتاب مبين
هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 1 hingga 7 memulakan surah An-Naml kita pada hari ini. Ta-Sin, sebagaimana yang kita pernah jumpa sebelum ini, surah yang bermula dengan huruf ada ta muqattaah ni Ustaz ya. Biasanya semuanya ada kisah ular. Kisah ular, kisah Nabi Musa alaihi salam, dan ini adalah salah satu surahnya selain daripada surah Taha, surah yang ke-20, dan kita akan jumpa dalam Ta, Sin, Mim dan sebagainya ya. Di dalam ayat ini Allah menyatakan tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Ini adalah ayat-ayat Quran yang selalu dibaca. Kalau kita lihat pada zaman Nabi itu, Quran ini dibacanya itu dengan pendengaran ya, bukannya dengan tulisan, kerana Nabi tidak boleh membaca daripada tulisan, tetapi dengan dengar daripada Jibril itu, maka ianya diulang, dia menyebabkan timbul rasa ayat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kitabim mubin itu adalah sesuatu yang tertulis. Sesuatu yang tertulis itu maksudnya kita kena lihat seperti mana tuan-tuan melihat mushaf. Tetapi orang-orang Arab, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dia membaca al-Quran bukan daripada mushaf, tetapi membaca daripada ingatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ada wa kitabim mubin ini menjelaskan bahawa apa yang didengarkan kepada Nabi itu bukan sekadar ianya dengar, tetapi ianya adalah sesuatu yang tertulis. Di mana tertulis? Ianya tertulis di Lauh Mahfuz, suatu kitab yang menjadi rujukan kepada Jibril, nak menceritakan bahawa pendengaran dan penglihatan amat penting. Dan bagi kita Ustaz ya, kita boleh membaca daripada mushaf, itu adalah satu ibadah. Betul. Dalam masa yang sama juga kalau boleh kita menghafaz, kerana di situ nanti kita boleh baca Quran itu tanpa melihat mushaf juga ya, sebagai satu cara bagaimana ianya boleh dibaca berulang kali, berbanding dengan kalau kita ada mushaf, kalau kita terlupa ataupun tidak menghafaz, mungkin kita tak dapat baca Quran Ustaz. Ya, kalau macam surah Al-Kahfi lah saya kan, kalau tak hafaz surah Al-Kahfi, kalau tak ada mushaf tak baca surah Al-Kahfi kan. Kalau kita dah hafal 10 ayat contohnya, kalau katakan ada masa 5 minit menunggu di post office ke, betul, ataupun menunggu siapa-siapa, kita boleh ulang sahaja, dan itu adalah fungsi Al-Quran yang didengari, yang dihafazkan. Maka di sini Allah menjelaskan pada ayat nombor 2, hudan wa bushra lil mu'minin. Kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 itu Allah menyatakan hudal lil muttaqin, di dalam ayat ini hudan wa bushra lil mu'minin. Ayat 185 daripada surah Al-Baqarah Allah cakap hudal linnas, petunjuk kepada manusia Ustaz ya. Jadi ada beza
Ada beza orang yang dapat hidayah ya apabila dia menyiapkan diri sebagai manusia biasa ataupun dia menyiapkan diri sebagai orang beriman. Kalau dia menyiapkan dirinya sebagai orang bertakwa sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, kesan Quran itu berbeza. Ya, seperti tuan-tuan ada telefon, ya, ada telefon ini, kalau katakan dia adalah dia punya baterinya 100% dan juga bersiap dengan telefon yang baru baik, contohnya dia dapat menggunakan aplikasi yang macam-macam. Tetapi kalau ada 5% ustaz ya, ataupun tinggal 2% merah ya, ada kawan kita yang dia dilanda banjir itu, dia telefon sambil bimbang pasal dia kata tinggal 5%. Allah. Dan selepas itu nanti dia berada di atas atap ya, dan ada yang berada bateri habis, tak tahu lepas itu sama ada dah satu hari dah tak makan, dengan anak baby, dengan anak yang kecil di tingkat atas, bawah dah tenggelam dan bantuan belum sampai lagi. Jadi nak menunjukkan pada tahap 5% itu, aplikasi nak call pun mungkin ada cabaran, apatah lagi kalau katakan tidak siapkan hati yang sejahtera berhadapan dengan Quran. Mungkin seseorang itu tidak dapat fungsi yang optimum daripada Al-Quran yang dibaca berulang kali menjadi kitab, adalah perlembagaan yang akan menjadi peraturan dalam kehidupan kita. Jadi siapakah yang mendapat hudan wa busyra ya daripada kitab ini dan dapat hidayah dan mendapat kabar gembira? Orang beriman. Dan cirinya ialah mendirikan solat, menunaikan zakat, dan pada akhirat itu mereka amat yakin. 3 ciri orang yang beriman. Yang pertama, mendirikan solat. Perbincangan di dalam tafsir menceritakan bahawa oleh Imam As-Sa'di, dia menyatakan bahawa iman, kalau nak tahu orang itu betul-betul beriman ya, al-mu'minin, satu tandanya ialah solat ustaz. Jadi kalau orang itu dia kata saya beriman tetapi dia tidak solat, dia ada isu sedikit tentang imannya tersebut ya. Mungkin di situ dia dah pun amat lemah iman, dan ini peringatan untuk sama-sama kita semak, jaga elok-elok. Tuan-tuan yang pergi berlindung di masjid, di surau ya, sambil ambil makanan itu, bila azan itu kita cadangkan solat sekalilah. Jangan ambil makanan dekat surau, tapi yang bila Tuhan yang memanggil kita tak menyahut pula, itu antara tragedi juga yang perlu kita sama-sama semak daripada ayat nombor 2 dan nombor 3 ini. Dan dalam ayat nombor 3 ini, mendirikan solat, menunaikan zakat ya, satu hubungan dengan Allah, satu hubungan dengan manusia. Wahum bil akhiratihum yuqinun, dan juga yakin kepada hari akhirat. Apakah kesan kepada hari akhirat ni kalau kita percaya, kita yakin? Ayat nombor 4, sama-sama kita baca sekali lagi untuk Allah menjelaskan kepada kita kesan keimanan kepada hari akhirat kepada petugas-petugas di surau, di masjid, di perpustakaan, di dewan-dewan sekolah yang sedang membantu kita dilanda pelbagai ujian sekarang ini, COVID-19, banjir dan sebagainya, untuk kita menghargai ayat 4 berkaitan dengan hari akhirat. Apa kaitannya? Kita baca dahulu bersama Ustaz Tirmizi. Ayat keempat sah. Baik, ayat keempat kita nak baca sekali lagi. Mudah-mudahan sebagaimana kata Ustaz Faz tadi, pendengaran kita, percakapan kita banyak dengan Al-Quranul Karim. Alangkah indahnya masa kita dihabiskan dengan Al-Quranul Karim, disibukkan dengan Al-Quranul Karim, dengan tadabbur, dan kita beramal dengan Al-Quran, insya-Allah. Kita baca ayat keempat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan dengan situasi yang ada ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat yang keempat, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat kami membuatkan mereka rasa indah dengan segala perbuatan mereka yang buruk sehingga mereka bergelumang dalam kesesatan. Inilah kesan tidak beriman kepada hari akhirat ya. Ada ustaznya yang kata bahawa saya ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ya, sebenarnya semua orang percaya sebenarnya Tuhan amat berkuasa. Kita melihat kepada air yang bergenang dan naik, kalau di tempat banjir itu kita tahu bahawa kita tidak dapat mengawal air tersebut, Allah yang berkuasa. Tetapi lebih daripada itu, beriman ini juga dibuktikan oleh solat.
dibuktikan oleh zakat, dibuktikan oleh keimanan pada hari akhirat. Pasal hari akhirat ni ada kaitan dengan ganjaran dan hukuman. Ya, cuba bayangkanlah kalau katakan kita sudah susah, ya, kita sudah sukar, kemudian datang ke sekolah ataupun pusat bantuan, dia kata kalau awak solat awak boleh ambil bantuan. Kalau ada orang buat begitu, janganlah tuan-tuan buat peraturan begitu, ya. Tetapi kalaulah peraturannya begitu, rasanya ustaz, mungkin ada yang dapat bantuan, ada yang kata terus, kan, kalau dia terus tidak mendirikan solat di tempat kawasan bantuan tersebut. Nak ceritanya apa? Ada orang yang dia mungkin dia memang akan buat baik dalam hidup ini, ya, dia akan buat baik. Tetapi dalam masyarakat kita juga perlukan hukuman dan juga ganjaran, disebabkan contohlah ustaz, ya, kalau kita kata kita kerana sifat kita yang baik, beriman pada Tuhan, maka kita tak payah traffic light, kan, kita pandai-pandai susun sendiri, dan siapa yang nampak dia traffic light tersebut, dia akan berhenti dengan nalurinya yang fitrah yang nak berbuat baik. Ini adalah orang yang tidak memerlukan ganjaran syurga dan neraka, hukuman dan juga ganjaran. Tetapi isunya ialah manusia ini ada juga setengah ustaz, ya, yang dia tak cukup, kalau kita kata sila berbuat baik, dia tak cukup baik. Dia kena ada hukuman dan ganjaran untuk memastikan apa, dia berbuat baik dan akhirnya mematuhi peraturan yang ada. Dan itulah yang diwakili oleh innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Mereka yang tidak beriman pada hari akhirat, mereka akhirnya tidak membaiki amalnya. Zayyana lahum a'malahum, apa yang berlaku, kami hiasi amal mereka sehingga kan mereka itu ya'mahun ni ialah buta mata hati ustaz. Buta mata hati. Dia rasakan bahawa dalam hidup ini tak apa kot kalau saya nak ambil rasuah ke, saya nak tipu orang ke, saya nak buat dosa ke, saya tak kisah kot. Pasal apa? Pasal tak ada ganjaran. Saya ni dah ada fitrah untuk buat kebaikan, dan itu mengganggu kepada bagaimana kita menguruskan sesuatu masyarakat. Dan ayat yang kelima Allah menyatakan ulaikal ladzina lahum suul azab. Mereka itu akan diberikan siksaan yang buruk di dunia dan di akhirat, maka mereka adalah orang yang paling rugi. Mengapa rugi? Kerana imannya itu ustaznya, dia tidak dibuktikan oleh solat, oleh zakat dan juga keyakinan kepada hari akhirat. Yakin pada hari akhirat ini menyebabkan dia menimbang-nimbang apa yang ingin dilakukan. Hari ini tuan-tuan kita baca Quran, kita menimbang-nimbang bagaimana saya nak lebih lagi baca Quran ataupun nak bantu lagi kawan-kawan kita. Menimbang-nimbang, saya nak tulis tak? Oh, ini banjir dekat Selangor ni pasal orang Selangor banyak buat dosa. Ada orang cakap begitu Ustaz. Ya, jadi kita akan bila percaya pada hari akhirat, kita akan fikir, betul ke apa yang saya buat ini? Kalau perkataan ini tersebar, maka sampai di akhirat nanti kalau ia mengundang azab, tak berbaloi Ustaz. Betul. Guna Facebook, kan, Allah bagi nikmat tetapi rupanya mengundang azab disebabkan kita menjadi tuhan pula untuk menghukum orang-orang yang sedang menghadapi ujian. Kita doakan rakan-rakan kita ini sentiasa dibantu, dan apa sahaja yang boleh kita buat, berdoa, beri bantuan, beri recommendation. Mungkin ada sampan bot yang boleh disampaikan pada tempat tersebut, kita call kawan kita, mungkin kita taja ataupun kita buat kempen bot 1, bot 2 untuk dihantar ke tempat yang memerlukan bantuan. Jadi ayat nombor 5 ini Allah cakap kalau seseorang itu tidak menimbang-nimbang, itu tandanya ada masalah percaya pada hari akhirat. Mereka itu wahum fil akhirati humul akhsarun, paling rugi pada ayat yang kelima. Pada ayat yang ke-6 Allah menyeru kepada kita talaqi Quran Ustaz. Kita baca sekali lagi ayat ini, ya, perkataan latulaqqal Quran, apa maksudnya? Ayat 6 sekali lagi untuk kita ambil permatanya. Masya-Allah, ada perkataan talaqi Ustaz. Talaqi. Okey, baik, kita baca dahulu ayat yang ke-6 untuk kita memahami selepas ini pencerahan tentang maksud ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sadaqallahul azim.
Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Quran daripada sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kesan talaqi Ustaz ya. Kalau biasanya alimun hakim, dekat sini ladun hakimin alim. Terbalik Ustaz. Terbalik ya. Hakim dulu baru alim. Apa maksudnya? Latulaqal Quran ini maksudnya kita bertalaqi. Kalau Nabi bertalaqi dengan Jibril, ya, seorang anak murid bertalaqi dengan gurunya, bertemu dengan gurunya, berbincang, mengambil masa yang banyak bersama Al-Quran dan belajar apakah isinya, baca, kita cuba memahami. Tuan-tuan dalam My Quran Time ini Ustaz, bolehlah kita namakan seperti talaqi ya. Tetapi kalau ada ruang di offline, kita berjumpa dengan guru, berjumpa dengan guru untuk kita mendapat pencerahan daripada Quran, kerana Quran ini datang daripada hakimin alim. Ya, mengapa terbalik? Biasanya alimun hakim, tapi di sini hakimin alim. Pasal dalam surah ini nanti kita akan bertemu dengan pelbagai hikmah-hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyusun Nabi Musa, ya, bagaimana Nabi Musa boleh je Allah bagi je terus kepada beliau cara nak guna tongkat dan ular, tukar jadi ular Ustaz ya. Tetapi Nabi Musa daripada Mesir kena kejar pergi ke Madian, patah balik, semua itu aturan Tuhan. Untuk kita, Allah mengatur kita berada pada zaman Covid, kemudian zaman banjir, kemudian ada My Quran Time. Semua ini adalah daripada Hakimun Alim, ya, daripada Allah yang bijaksana. Allah lah yang bijaksana mengatur segala urusan kita sehingga kita dapat wisdom, kita mendapat hikmah. Kerana apa? Kerana kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Membawa pada perkataan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yaqina, meyakini, 28 kali disebut di dalam Al-Quran. Inilah yang menjadi asas kepada pertimbangan kita dalam kehidupan. Baik buruk kita timbangkan, kita ambil cara berfikir yang baik. Ini kesan daripada beriman kepada hari akhirat, dan inilah yang kita ingin bina bersama, bagaimana melihat kepada akhirat, menyiapkan amal kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bersambung selepas ini, kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Ingatlah ketika sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberikan Al-Quran daripada sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayat ini sekali lagi diulang, kita ulang selagi pada ayat yang ke-6 berkenaan talaqi. Sempat tanya Ustaz Fas tadi bagaimana dalam proses talaqi ini bukan sekadar kita mendapat ilmu, tapi hikmah itu. Hikmah itu satu benda yang kita kata yang sangat mahal, bernilai, yang kadang-kadang kita tak nampak dengan mata kita. Mudah-mudahan itulah keberkatan ataupun hasil daripada mukjizat Al-Quran. Walaupun kita tak dapat berhadapan, sekurang-kurangnya secara online atau secara di kaca TV, di FB dan sebagainya, insya-Allah kita juga mendapat manfaat insya-Allah. Baik, kita nak ambil sikit tajwid latihan kita setelah kita dah belajar tentang hukum ra, bagaimana ra tebal, bagaimana ra nipis. Kita nak belajar sikit, tengok daripada muka surat yang kita baca ini, ra yang dibaca dengan tafkhim ataupun ra yang dibaca dengan tebal. Kita lihat di slide kita, ulang kaji huruf ra yang dibaca dengan tafkhim ataupun tebal. Contoh dalam surah An-Naml yang halaman 377 ini, iaitu ayat pertama, pa sin
tilka ayatul qur'ani wa kitabim mubin. Perkataan Quran, ra mati yang mana sebelumnya berbaris di depan, maka hukumnya kita baca ra itu dalam keadaan tebal. Tilka ayatul qur'an dibaca dengan tebal. Contoh yang kedua, hudan wa busyra lil mu'minin pada ayat kedua. Wa busyra ra tu dibaca dengan tebal. Dan contoh yang ketiga pada ayat ke-11 yang akan kita baca sekejap lagi, fa inni ghafurur rahim. Di sini ada dua ra. Pertama ghafurun, tanwin yang berbaris di hadapan, kemudian berjumpa dengan ra yang berbaris di atas, ghafurur rahim. Mana contoh ketiga ini adalah contoh ra yang dibaca dengan tebal. Alhamdulillah, itulah sikit sebanyak Safas ulang kaji ra kita. Maka perkataan Quran yang selalu kita sebut, jangan kita baca Quran, tak boleh. Kalau jadi nipis. Ra tebal macam mana? Qur'an dibaca tebal. Busyra, jangan busyra, jangan buka mulut. Walaupun dalam bahasa Melayu jarang kita sebut ra bahagian depan, kan? Sehingga kalau kita sebut janganlah kita sebut ra yang kita nipiskan ra. Banyak dalam bahasa Melayu, kan? Hari Rabu pun kalau bahasa Arab ra, kan? Rabu. Kita sebut ra, kita akan nipiskan ra. Jadi bila baca Quran, ra yang berbaris di atas tak boleh sebut ra, kena sebut ra. InsyaAllah, ya, itu adalah antara pasangan yang di antara nipis dan tebal, Ustaz, ya. Penting dalam hidup kita ini ada waktu kita rasa takut, ya, rasa diberi ancaman, tapi di dalam Al-Quran ni juga ada busyra, Ustaz, ya. Ada juga berita gembira. Dia ada pasangannya itu. Malah kalau kita lihat surah Asy-Syu'ara yang telah kita lalui penuh dengan Nabi Musa ini mengadu, aku takut, ya, aku ni pernah buat zambun, ya, pernah buat sesuatu kesilapan sebelum ini. Tetapi di dalam surah An-Naml ini, Ustaz, ya, menariknya bila Allah menyatakan hudan wa busyra lil mu'minin, dia punya mood dia itu pun berbeza sedikit. Penuh dengan khabar-khabar gembira, adalah sedikit ancaman, tapi banyaknya dengan lebih confident, ya, yakinnya Nabi Musa alaihi salam. Dan inilah yang disampaikan pada ayat yang ke-7, id qala Musa, ya, apabila diingatkan lagi kepada kita, ingatlah kisah bila Nabi Musa bercakap kepada ahli keluarganya, inni anastu nara, pada ayat yang ke-7, ya. Selepas kita dah tahu dah Quran ini membawa kita kepada hikmah, kebijaksanaan kalau selalu talaqi, Ustaz. Ya. Selalu talaqi, berjumpa guru, belajar, maka kesannya kita akan dapat hakim ataupun mendapat hikmah. Hikmah ini apa? Orang lain tak nampak. Orang lain nampak hujan, ya, Ustaz. Orang lain nampak banjir saja, nampak COVID-19 saja. Tetapi orang yang dapat hikmah, dia nampak, oh, banyaknya cara Allah susun saya. Begitu. Betapa Allah dah susun saya daripada darjah 1, tingkatan 1 sampai sekarang ini. Kita nampak gambaran besar. Itu namanya hikmah. Ilmu ni kita ambil sedikit demi sedikit untuk kita pelajari. Maka kisah hikmah ini kita boleh nampak dalam kisah Nabi Musa, bila dia kata aku nak cari clue, ada api, saatikum, aku akan bawakan dia khabar ini, ataupun aku akan bawakan nyalaan api yang menyala. Kalau sebelum ini dalam surah Taha dia cakap qabas saja, Ustaz. Ya. Tapi dalam surah ini syihabun qabas. Ada tambah syihab. Maksudnya dia, Nabi Musa ni dah yakin dia akan bawa api yang menyala-nyala. Kalau katakan di dalam ayat yang surah Taha, la'alli, moga-moga saya bawalah nyalaan api tersebut. Tapi dalam ayat ini saatikum ni maksudnya Nabi Musa ni dah confident, Ustaz. Yeah. Saya akan bawa api. Jadi macam mana pula kat sana la'alli, dekat sini saatikum. Sebenarnya dalam diri kita, tuan-tuan, ada masa kita rasa macam yakin tak yakin, ada masa yakin. Perkara bercampur itu biasa berlaku, dan ini kesan daripada apa? Iman. Dan iman dapat daripada mana? Quran, Ustaz. Makin kita bertalaki Quran ini, iman meningkat, maka confident, yakin kita pun akan meningkat. Seperti mana dalam ayat yang ke-7 itu, la'allakum tastalun, agar kamu ini dapat memanaskan badan. Apa sambungan kisah Nabi Musa? Ayat 8 hingga ayat yang ke-13 dipimpin Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah. Terus kita sambung pada ayat yang ke-8 hingga ke-13 surah awal surah An-Naml ini. Surah yang semut ini, yang mungkin lepas ni kita akan jumpa perkataan esok, perkataan semut. Apakah yang kenapakah surah ini diambil daripada
perkataan dalam surah ini, sudah pasti ada kisah yang menarik Ya. yang kena pastikan tonton My Quran Time. Kata kuncinya busyra, Ustaz. Busyra. Oh, berita gembira tu Baik. Kita sambung ayat yang ke-8 hingga ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma ja'aha nudiya an burika man fin nari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Ya Musa innahu ana Allahul azizul hakim wa alqi 'asak falamma ra'aha تهتز كأنها جان ولا مدبرا كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 8 hingga 13 sebentar tadi. Kita melihat kepada sambungan pada ayat yang ke-8. Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru, telah diberkati orang-orang yang berada dekat dengan api dan orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Ini adalah apa yang kita lihat dalam surah Taha, iaitu apabila Nabi Musa bertemu dengan Allah di mana di sebuah wadi yang ada beliau nampak api, an burika man finnar, ya, ada barakah pada api tersebut. Ini bukan api yang membakar, Ustaz, ya. Ini api yang ada barakah, burika, daripada perkataan barakah. Wa man haulaha, dan juga orang yang berada di sekitarnya, ya, di kawasan Palestin tersebut. Wa subhanallahi rabbil alamin, maha suci Allah. Bila ada perkataan subhanallah di dalam al-Quran, sudah tentu dia dikaitkan dengan perkara-perkara syirik, ya. Allah nak mendegaskan ini bukan perkara syirik. Apakah perkara syirik yang boleh berlaku dalam ayat 8 ini? Apabila orang mengaitkan api sama dengan Allah, itu bukan, ya, bukan. Subhanallahi rabbil alamin, sebenarnya ia adalah sebagai satu perlambangan, ya, di mana Allah itu melangkau daripada api yang biasa-biasa kita lihat itu, ya. Dan pada ayat yang ke-9, ketika itu diseru kepada Nabi Musa, ya Musa innahu anallahul azizul hakim, sesungguhnya siapa yang bercakap?
sesungguhnya aku adalah Allah, Allah yang menyeru. Al-Azizul Hakim. Dalam surah Asy-Syu'ara kita selalu berjumpa dengan Al-Azizur Rahim, Ustaz. Betul. Al-Azizur Rahim. Di sini kita sudah pun tahu bahawa sebentar tadi ayat 6 Hakimin Alim. Kali ini Allah menegaskan Allah berkuasa, boleh buat macam-macam, tetapi Allah Maha bijaksana. Kita doakan kepada kawan, kepada Puan Rohana ya, yang dinyatakan kawannya, anak kawan saya hilang dalam banjir rumah tempat tinggal di Shah Alam. Masih hilang lagi ya. Pihak Jepam bomba sedang mencari. Kita doakan ya bahawa hikmah, wisdom daripada Allah Subhanahu Wa Taala sedang menyusun sesuatu. Berkat doa daripada tuan-tuan sekalian, seluruh Malaysia, seluruh dunia, kita doakan anak ini selamat dan ibunya, ayahnya, keluarga kembali bersatu ya, sebagaimana Nabi Musa juga dapat bertemu kembali dengan maknya, walaupun nampak seperti mustahil dah bergenang atas laut, Ustaz, Sungai Nil ya, tetapi doa ini kita menyeru kepada Allah Al-Azizul Hakim. Ayat yang ke-10 penuh dengan perkara yang penting. Kita ingin baca sekali lagi ayat 10 ini, bagaimana Nabi Musa takut ya ketika tongkatnya bertukar menjadi ular, tetapi Allah menjelaskan kalau kita takut, Nabi Musa takut. Tetapi takut yang bagaimana ya, Nabi Musa diajar takut bagaimana ketika berhadapan dengan ujian Covid dan banjir waktu ini. Jom kita baca sekali lagi ayat 10. Sila Ustaz. Menguruskan takut. Takut. Okey, jom kita belajar bagaimana kita takut. Itu satu perasaan fitrah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yakin dengan kuasa Allah, sebab subhanallah ni, maha suci Allah ni ya. Allah tidak ada sifat yang kekurang, sempurna Allah. Cuma kita belajar bagaimana nak bersabar dan bertenang, dan semoga-moga Allah kembalikan kita selepas daripada kesusahan ini kesenangan, insya-Allah. Ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa alqi 'asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف المرسلون. صدق الله العظيم. Limpahkanlah tongkatmu, maka ketika tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak seperti seekor ular yang hidup, larilah dia ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut, sesungguhnya rasul-rasul itu tidak takut di hadapanku. Ini yang berlaku pada Nabi Musa bila diajar ataupun diarahkan untuk baling tongkatnya, maka ia bertukar ka'annaha jan, iaitu seperti sesuatu yang hidup, iaitu seperti ular yang hidup, Ustaz ya. Jan itu ada kaitan dengan jin, pasal biasanya orang kaitkan ular ni dengan jin ya. Dan memang pun ada, kita kena berjaga-jaga dalam masa cabaran banjir, Ustaz ya. Kita kena banyak berdoa, minta Allah bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, satu doa ya. Kerana dan selain daripada surah Al-Falaq kita baca, bagi tuan-tuan yang berada di mana jua ya, kerana memang ada ular yang memang ular dan ada ular daripada jin. Maka dalam hal ini apa yang berlaku, bertukar menjadi ular yang besar ketika training latihan Nabi Musa di wadi, di lembah ini. Maka Nabi Musa walla mudbiran, ya, berpaling dan dia tidak menoleh, takut, ya, takut. Maka diingatkan oleh Allah, ya Musa, jangan takut, sesungguhnya la yakhafu ladayyal mursalun, rasul-rasul tidak takut kepada di hadapanku. Ya, jadi jangan takut. Yang patut takut apa? Illa man zalam, kecuali mereka yang menzalimi, berbuat dosa dalam hidup ini, kemudian dia gantikan kebaikan banyak-banyak kepada keburukan yang ada, fa inni ghafurur rahim. Maksudnya apa tuan-tuan? Dalam menghadapi cabaran
tongkat tadi tu, Nabi Musa jangan takut. Walaupun Nabi Musa pernah berbuat zambun, bukannya su ini adalah kejahatan yang berdosa dengan niat. Zambun adalah perkara tersilap tanpa niat. Jadi Nabi Musa sebenarnya takut bukan kerana perkara zambun, tetapi kerana ular tersebut. Jangan takut. Jangan takut pada banjir, jangan takut kepada pelbagai perkara yang ada itu, tapi perasaan itu ada, memang ada pada Nabi Musa, Ustaz ya. Allah iktiraf, maka Allah cakap, jangan takut, sila takut kalau nak takut kalau berbuat dosa. Pelajarannya apa tuan-tuan? Pada zaman ini kalau kita ada berhadapan dengan cabaran ujian yang ada, kita kena takut yang bab dosanya. Kita banyakkan istighfar banyak-banyak ya, semua rakyat Malaysia satu dunia kita banyak istighfar, minta Allah jaga kita, jumpakan balik pada anak yang hilang sebentar tadi. Pasal itu lebih layak kita takut berbanding kita takut banjir. Kita takut air. Takut air itu okey, tetapi kalau Allah dah ampun kita, Allah suruh surut balik air tersebut, ujian COVID ini Allah suruh surut balik tuan-tuan, maka itu yang berlaku kepada Nabi Musa, dibantu oleh Allah selepas itu untuk berjuang bertemu dengan Firaun. Seterusnya ayat yang ke-12, wa adkhil yadaka fi jaybik, ya, maka Nabi Musa pun masukkan tangannya ke dalam sakunya, dikeluarkan tangannya, jadi putih, ya, tanpa ada cacat. Ini adalah dua, ya, tongkat menjadi ular dan juga tangan jadi putih. Ini dua daripada 9 mukjizat yang dibekalkan untuk bertemu dengan Firaun dan kaum-kaumnya. Innahum kanu qauman fasiqin, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Inilah persediaan Allah melatih Nabi Musa. Bagaimana kita tuan-tuan untuk dilatih oleh mukjizatnya apa? Quran. Dengan Quran ini kita dapat hidayah, idea, dapat khabar gembira, lepas ini kita akan berhadapan dengan ujian tetap datang. Firaun adalah ujian terbesar Nabi Musa, tetapi Nabi Musa dapat hadapi dengan mukjizat. Kita juga akan dapat hadapi dengan hidayah, dengan busyra, Ustaz, dengan rasa positif. Takut tetap takut, ya, tetapi kita tahu bahawa mukjizat kita ada, Al-Quran yang kita baca ini talaki elok-elok, kita akan mendapat kebijaksanaan, kita akan dapat ilmu. Datang daripada siapa? Datang daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, sentiasa dapatkan hidayah dan berita gembira daripada Al-Quran. Inilah sumbernya tuan-tuan. Tidak ada sumber lain, kerana motivasi kita ini terhad, tetapi Quran adalah mukjizat. Yang kedua, sentiasa prihatin dan menjaga keluarga. Masa inilah kita banyakkan istighfar, kita mohon ampun daripada Allah agar Allah menjaga diri dan keluarga kita. Dan yang ketiga, sentiasa manfaatkan mukjizat dalam dakwah, dan satu-satunya mukjizat yang masih hadir dalam hidup kita ini adalah Al-Quran. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha suci ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha sempurna ya Allah, Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Engkaulah Tuhan kami orang-orang yang lemah ini ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha sempurna ya Allah. Engkaulah yang berkuasa melakukan, memberikan kebaikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami sedar air adalah makhluk-Mu ya Allah. Air adalah makhluk ciptaan-Mu ya Allah. Engkau berhak maha berkuasa untuk mencurahnya, dan Engkau juga berhak dan berkuasa untuk memberhenti, untuk menelannya ya Allah. Ya Allah, ganjarkanlah pahala kepada sahabat-sahabat kami yang telah diuji dengan banjir ini ya Allah. Ya Allah, ganjarkanlah pahala kepada mereka yang diuji dengan kesusahan ini ya Allah, dan Kau gantikanlah kepada mereka ya Allah yang diuji dengan ganjaran yang lebih baik ya Allah. Ada di kalangan kami yang hilang anak-anak, ada yang di kalangan kami yang hilang rumah, kerosakan rumah, harta benda ya Allah. Ya Allah, kami yakin dengan ayat-Mu ya Allah, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan ya Allah. Kami yakin ada hikmah di sebalik ujian ini ya Allah. Kami berdoa, kami bersabar, kami bersangka baik kepada-Mu ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini tuan-tuan. Allah mengangkat ujian yang ada ini ya, kita dapat menghadapinya dengan iman yang benar. Inilah yang kita ingin bina dalam masyarakat dengan tabung gerakan Al-Quran sumbangan tuan-tuan yang tuan-tuan hulurkan. Kita ingin membina generasi mukmin yang sentiasa mendapat hidayah, mendapat khabar gembira, yakin bahawa sebenarnya Allah pasti membantu walau ujian datang bertalu-talu dalam kehidupan kita. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini jam 10 dan 6 pagi esok, dan terus kita akan mendalami halaman seterusnya sambungan kisah Nabi Musa alaihissalam dalam My Quran Time baca faham amal insya-Allah. Insya-Allah.